Hai dan salam sejahtera murid-murid. Kita ke akhir bab apa ni? Bab 5, genetik. Okey, jadi hari ini kita akan habiskan bab genetik. Sebelum itu cikgu nak kamu lihat gambar di depan. Okey, gambar di sebelah kiri. Ini Harry Potter dengan Hermione. Okey, seorang dapat menggolong lidah dan seorang tidak dapat. Dan juga di sebelah kanan, kamu lihat cuping telinga. Ada yang bebas dan ada yang melekat pada leher, melekat pada kulit. Okey, mengapakah ada perbezaan sebegini? Inilah yang kita akan belajar dalam video dalam pengakhiran bab 5 ini, iaitu variasi. Okey, pada akhir pelajaran murid akan dapat berkomunikasi mengenai variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. Okey, kita lihat variasi. Perbezaan yang wujud antara kita disebabkan oleh variasi. Contohnya warna kulit, warna rambut. Okey, bandingkan warna rambut kamu dengan warna rambut orang di Eropah atau Amerika. Variasi adalah perbezaan ciri antara individu daripada spesies yang sama. Okay, lihat contoh variasi dalam gambar di bawah ini. Bolehkah anda sebutkan contoh-contoh variasi yang boleh dilihat dalam gambar ini? Lihat warna kulit, lihat ada rambut kerinting kan? Lepas jenis, lihat ketinggian. Okay. Ada yang ada bulu mata yang tebal. Macam cikgu ada cikgu memiliki bulu mata yang tebal. Okey, variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Variasi selanjar adalah variasi yang menunjukkan perbezaan yang tidak ketara atau tidak jelas antara individu dalam populasi yang sama. Contoh variasi selanjar pada manusia adalah seperti ketinggian dan jisim badan. Okey, setiap orang ada perbezaan jisim badan. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Tetapi perbezaan tidaklah ketara. Okey. Bolehkah anda fikirkan contoh variasi selanjar lain yang dapat anda lihat dalam kalangan rakan dan keluarga anda? Bagaimana pula dengan warna kulit? Okay, kamu fikirkan. Variasi selanjar adalah kuantitatif. Maksudnya ia melibatkan figure. Okay, angka. Contohnya berat, contohnya ketinggian. Jadi kamu boleh ukur ketinggian, kamu boleh ukur berat. Ciri-ciri ini boleh diukur dan diwakili oleh lengkung taburan normal distribution. Lihat graf taburan normal dalam rajah di bawah. Contohnya, kamu lihat majoriti ketinggian murid adalah 165 cm ke 169 cm. Okay, inilah majoritinya. Dan paling hujung adalah yang paling tinggi. Sini tinggi dan ini yang paling rendah 145. Jadi graf-graf sebegini seperti apa orang kata? Ya, seperti bell loceng, bell curve. Ini adalah ciri-ciri, boleh mewakili ciri-ciri variasi selanjar. Diwakili oleh lengkung taburan normal. Okey, variasi selanjar ditentukan oleh gen, tetapi boleh juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Sebagai contoh, warna kulit individu ditentukan oleh gen yang diwarisi daripada ibu bapanya. Namun begitu, individu yang sama boleh mempunyai warna kulit yang berbeza apabila berada di dua lokasi berbeza. Okey, ia boleh dipengaruhi oleh persekitaran. Contohnya, warna kulit. Warna kulit kamu boleh mewarisi dari ibu bapa kan, tetapi ia juga dipengaruhi oleh sama ada kamu terdedah kepada pancaran matahari ataupun tidak. Okey. Dan juga berat badan, sama ada kamu memang berat saiz badan juga boleh diwarisi oleh ibu bapa, dari ibu bapa, tetapi yang mungkin disebabkan oleh pemakanan seseorang, aktiviti seharian seseorang, itulah yang dimaksudkan oleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey,
Mari kita lihat variasi tak selanjar pula. Variasi tak selanjar ialah variasi yang menunjukkan perbezaan yang ketara atau sangat jelas antara individu dalam populasi yang sama. Okay, contoh variasi tak selanjar pada manusia ialah seperti kebolehan menggulung lidah, jenis cap jari, jenis cuping telinga dan jenis kumpulan darah. Okay, kamu tak ada orang yang contohnya orang itu boleh menggulung lidah, tak ada yang setengah-setengah boleh dan tak boleh menggulung. Dia sama ada boleh menggulung lidah ataupun tidak boleh menggulung lidah. Okey, bolehkah anda fikirkan contoh variasi tak selanjar lain yang dapat anda lihat dalam kalangan rakan dan keluarga anda? Okey, contoh satu lagi ialah kumpulan darah. Kalau seseorang tu darah O, dia tidak boleh setengah-setengah darah setengah darah O, tak boleh. Okey, sama ada dia darah O, AB ataupun B ataupun A, tidak ada setengah-setengah. Okey, graf untuk variasi tak selanjar adalah berbentuk diskrit. Okey, carta bar digunakan untuk mewakili variasi tak selanjar. Variasi tak selanjar adalah kualitatif. Kualitatif maksudnya itu dilihat dari segi ciri-cirinya. Okey, bukan dari segi ukuran. Variasi tak selanjar ditentukan oleh faktor genetik sahaja. Okey, bukan faktor persekitaran. Oleh itu, trait bagi variasi tak selanjar boleh diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya dan tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan variasi. Kita lihat faktor genetik dahulu. Pindah silang antara kromosom homolog semasa meiosis membolehkan pertukaran bahan genetik dan menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Ingatkan meiosis ada cikgu draw sini. Okey. Ini adalah apa nama tu? Pindah silang, crossover, pindah silang antara kromosom homolog yang membolehkan pertukaran bahan genetik yang menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Okay, kombinasi genetik A bergabung, okay, bercampur, bergabung lah, okay, dengan versi genetik B. Okay, penyusunan kromosom secara bebas menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik yang berlainan. Ingat tak masa meiosis, kromosom akan disusun secara bebas, bukan fix, okay? Bukan tetap, bebas. Jadi ia menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik yang berlainan. Persenyawaan secara rawat antara gamet jantan dengan gamet betina menghasilkan zigot dengan kombinasi genotip yang berlainan. Okay? Persenyawaan sperma dengan ovum tidak ditentukan. Okay, tidak ada penentuan sperma ini akan bersenyawa dengan ovum ini. Ia adalah secara rawat. Jadi terdapat banyak kebarang kalian untuk mendapat variasi. Mutasi kromosom dan jin menghasilkan fenotip baharu akibat perubahan dalam maklumat genetik. Mutasi kromosom dengan jin menghasilkan fenotip baharu akibat perubahan dalam maklumat genetik. Walaupun akan ada mutasi kromosom dalam badan kita, tetapi dalam kadar yang selamat, okay? Dan mutasi ini adalah penting untuk kita mengadaptasi kepada persekitaran dalaman dan juga luaran. Okay, jangan ingat kita hanya ada mutasi sekiranya terdedah kepada mutagen, tidak. Kromosom badan kita memang ada mutasi. Okay, sel-sel kita memang ada mutasi, tapi dalam kadar yang selamat. Okay, faktor persekitaran seperti pH, cahaya matahari, suhu iklim dan pemakanan juga boleh menyebabkan perubahan ciri-ciri organisma. Seseorang mempunyai warna kulit yang gelap jika selalu terdedah kepada cahaya matahari dan terdedah pada cahaya matahari
kulit akan menjadi gelap kan? Kenapa? Kerana ia dapat membantu menyelamatkan kulit anda daripada kulit anda daripada terdedah kepada cahaya UV dan cahaya-cahaya yang berbahaya. Okey, sebab tu ia gelap bertukar menjadi gelap. Seseorang akan menjadi gemuk sekiranya terlebih makan. Kita tahu bunga hydrangea berwarna biru jika ditanam dalam tanah berasid dan berwarna merah. Jambu jika ditanam di dalam tanah berakali atau neutral. Okey, ia akan berwarna biru jika ditanam dalam tanah berasid dan warna merah jambu jika ditanam dalam tanah berakali atau neutral. Jadi ini adalah faktor persekitaran. Apakah kepentingan variasi? Variasi pada organisma membolehkan organisma itu menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitarannya. Individu dengan ciri berlainan atau berbeza daripada kumpulan majoriti mampu untuk bertahan, menyesuaikan diri dan bermandiri dengan perubahan persekitaran. Jika semua individu adalah serupa, mereka akan pupus. Apabila satu perubahan drastik berlaku dalam persekitaran, mereka akan pupus. Jadi, variasi ini sangat penting untuk manusia menyesuaikan diri pada keadaan yang ekstrim. Contohnya, peningkatan suhu, sinar UV yang semakin sangat kuat. Okay? Jadi, setiap generasi akan ada variasinya bergantung kepada persekitaran juga. Okay? Kalau tidak, mereka akan pupus. Manusia pada hari ini berbeza dengan manusia yang wujud 3,000 tahun dahulu, kerana kita ada penyesuaian diri, okay? Adanya variasi, jadi kita sesuaikan diri mengikut keadaan. Kalau tidak, kita akan pupus. Variasi membolehkan kita membezakan dan mengecam, bukan mengecam cakap buruk, tapi kita boleh cam. Okay? Kita boleh identify setiap individu dalam spesies yang sama dengan mudah. Okay? Kita boleh lihat, ini orang Afrika kerana berkulit cerah, ini orang Cina kerana dia nampak serupa dengan orang Cina yang lain. Variasi membenarkan pemilihan semula jadi, iaitu organisma dengan ciri-ciri yang sesuai akan terus hidup, manakala organisma dengan ciri-ciri yang kurang sesuai akan pupus. Evolusi organisma berlaku melalui pemilihan semula jadi, seperti yang cikgu katakan tadi. Okey, variasi membantu organisma dalam penyamaran untuk melindungi diri daripada pemangsa. Ini kebanyakannya untuk tumbuhan dan haiwan. Okey, kamu lihat haiwan yang mereka kata camouflage, contohnya iguana, dapat menukar warna mengikut persekitaran. Itu adalah penyamaran untuk melindungi diri daripada pemangsa. Variasi pada haiwan dan tumbuhan juga meningkatkan nilai tambah sesuatu haiwan dan tumbuhan tersebut. Sebagai contoh, hasil daripada kejuruteraan genetik dan pembiakbakaan pilihan haiwan dan tumbuhan dengan ciri genetik baru dapat dihasilkan mengikut sifat-sifat yang dikehendaki. Contohnya, kita nak pineapple yang sangat juicy, yang sangat juicy. Kita nak jagung yang banyak isi, banyak lagi isi daripada yang bakar tulennya. Kita boleh buat sebegitu. Kita nak tomato yang besar pun boleh. Hal ini boleh meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian. Yang besar lagi bagus. Jadi kita boleh meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian tersebut. Jadi itu saja untuk variasi, dan kita telah habis bab 5. Kamu telah berkomunikasi mengenai variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. Jadi ini adalah ringkasan keseluruhan bab 5 genetik. Pastikan anda faham setiap satu subtopik dalam genetik ini untuk faham satu sama lain. Terima kasih murid-murid.